Buletin Didik 15 Julai bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan penempatan 2,611 pegawai perkhidmatan pendidikan PPP di G41 lantikan secara kontrak perkhidmatan CUS mula dikeluarkan hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, penempatan baharu itu menjadikan jumlah keseluruhan pengambilan khas guru secara one-off yang telah dilantik dan ditempatkan di sekolah adalah seramai 16,381 orang. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata penempatan guru baru itu dibuat selepas mengambil kira permohonan pertukaran guru yang memenuhi syarat khususnya kekosongan jawatan dan option mata pelajaran. Kementerian Pendidikan tambahnya sentiasa memastikan perkara berkaitan pertukaran dan penempatan guru dilaksanakan sebaiknya. Guru baru yang terbabit akan melapor diri di sekolah masing-masing pada 25 Julai ini. Semakan penempatan boleh dibuat melalui laman web tertera. Sementara itu, Datuk Dr. Razzie turut berkesempatan bertemu dengan 142 pegawai pejabat pendidikan daerah PPD yang menyertai program Convention PPD di Institut Aminuddin Baki, Bandar Enstek Negeri Sembilan. Perjumpaan itu membabitkan pegawai PPD daripada 7 negeri, antaranya Johor, Pahang dan Sarawak. Selain berkongsi aspirasi di sebalik penerapan konsep Sekolahku Sejahtera, beliau turut menyentuh tentang peranan serta tanggungjawab penting yang perlu dilaksanakan oleh pegawai PPD. Ia termasuk menyebar luas dan menjelaskan tentang dasar, perancangan serta hala tuju KPM. Ujarnya, sebagai institusi yang paling dekat dengan sekolah, PPD seharusnya lebih peka dan arif dengan sebarang permasalahan yang dihadapi di sekolah, sekaligus berusaha mendapatkan jalan penyelesaian atau merujuk kepada JPN untuk bantuan. Dalam pada itu, KPM akan terus berusaha meningkatkan dan memperkemaskan sistem penyampaian agar maklumat yang tepat dapat disalurkan antara KPM, JPN, PPD dan sekolah. Ia juga adalah antara usaha memastikan pegawai PPD dapat melaksanakan amanah dengan cekap dan berada pada tahap yang optimum. Pelbagai kes melibatkan undang-undang dalam kalangan pendidik semakin kerap berlaku yang mungkin berpunca daripada kurangnya pengetahuan dalam bidang tersebut. Justru bagi meningkatkan kefahaman sekaligus melahirkan warga Kementerian Pendidikan KPM yang lebih peka dengan tindak tanduk mereka, program literasi undang-undang KPM tahun 2022 dianjurkan secara dalam talian. 3 teras utama ditekankan dalam seminar tersebut iaitu kesedaran, kepekaan dan tindakan undang-undang. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum, Datuk Bikarudin Ghazali, sejahteranya seorang pendidik ialah ketika pelajarnya berjaya dididik. Cerita tentang sejahtera ni, dia sangat rapat dan sejiwa dengan undang-undang dan peraturan. Betul. Buat sesuatu tak betul, maka tak sejahteralah diri. Buat dengan betul ikut undang-undang, maka sejahteralah. Tambahnya, makna kesejahteraan itu sendiri perlu seiring dengan konsep Sekolahku Sejahtera supaya pendidik dapat menabur bakti di landasan yang betul. Dalam pada itu, konteks undang-undang itu sendiri sedikit sebanyak berkait rapat dengan tanggungjawab mereka. Konsultan undang-undang Profesor Madya Dr. Ramalingam Raja Manikam berkata, kejahilan atau ketidaktahuan tidak boleh dijadikan alasan untuk membela diri daripada jenayah atau salah laku. Sebab itu tidak akan diterima oleh mahkamah. Sebab bagi kita, semua orang dianggap mengetahui undang-undang. Dan itu sebabnya literasi ini sangat penting. Sebab nak tahu undang-undang, mesti menggunakan saluran yang betul. Mesti dalam keadaan yang betul. Dan mesti kena cari orang yang betul. Selain itu, hak kebebasan bersuara juga sering diperkatakan, terutamanya dalam kalangan pendidik. Setiap negara mempunyai sosio-budaya yang pelbagai dan sensitiviti perkauman. Justru setiap individu perlu bijak mengawal diri dalam menjaga tingkah laku dan tutur kata, khususnya dalam media sosial masing-masing.
Sambutan Hari Guru 2022 peringkat Negeri Sembilan yang diadakan baru-baru ini menjadi medan kepada bekas guru dan bekas pelajar bertemu semula selepas ada yang puluhan tahun terpisah. Peluang ini digunakan bagi merapatkan semula ukhuwah yang pernah terjalin ketika mereka bergelar guru dan pelajar. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun antara yang dipertemukan semula dengan bekas gurunya ketika di Sekolah Menengah Tanah Merah Site C, Port Dickson, Jamaluddin Jantan. Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Datuk Mat Fia Mat Jamin turut menerima kejutan apabila dipertemukan semula dengan bekas pelajarnya Kamaruddin Mapik. Dan hari ini juga saya tidak menyangka kehadiran bekas anak murid saya lah. Waktu saya mengajar di Tawau, Sabah dulu, mula-mula posting, saya mengajar beliau untuk mata pelajaran pengajian am. Cuma 2 kali seminggu je pertemuan itu, sejam sekali pertemuan. Tapi alhamdulillah beliau masih mengingati saya. Pengarang Kumpulan Jabatan Berita dan Hal Ehwal semasa rangkaian televisyen Media Prima Berhad, Kamaruddin Mapik kemudian memakaikan selimpang dengan ucapan terima kasih kepada bekas gurunya itu. Pada majlis ini, Ismail Jalaluddin, 82 tahun, yang menjawat jawatan terakhir sebagai penolong kanan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Idris, Tanjung Ipoh, Kuala Pilah, dinobatkan sebagai Tokoh Guru Negeri Sembilan bagi tahun 2022. Berasal dari Kampung Atap, Kelang, Selangor, Ismail tidak menyangka akan terpilih menerima anugerah itu memandangkan beliau sudah 27 tahun bersara daripada menjadi pendidik. Yalah, kalau guru lain, guru dulu beza dengan guru sekarang. Guru dulu memang mengajar je. Kita buat homework dulu. Masa kita buat homework kat rumah, masuk kelas mengajar je. Kerja administration tu semua pejabat. Cikgu ada dah start untuk cikgu baru. Cikgu baru tu lah kalau nak mengajar mesti ada jiwa semua dulu lah. Kalau tidak, tak boleh. Oleh guru-guru sekarang dia perlu super juga guru Singapura mesti ada semangat lah, semangat. Semangat maknanya kita nak majukan murid tu. Turut disampaikan anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan kepada Pengarah Majlis Sukan Negeri Sembilan, Datuk Sabudidin Sani. Pengetua SMK Gemas, Mazlan Latif menerima anugerah khas Kepimpinan Menengah, manakala anugerah khas Kepimpinan Rendah diberikan kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putra, Said Zulkafli Said Abdul Karim. Dalam usaha mendukung dasar pendidikan negara, Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan RM59.4 juta kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKAWA menerusi bajet 2022. Jumlah ini merangkumi pelbagai perkara, antaranya penyediaan pengangkutan murid ke sekolah dan kelengkapan seragam sekolah. Selain daripada itu, anak orang asli turut akan menerima bantuan lain seperti wang saku untuk pelajar sekolah menengah dan keperluan diri untuk pelajar yang tinggal di asrama. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata, pendidikan adalah asas dalam usaha memperbaiki nasib sesuatu kaum. Ujarnya, setiap keluarga Malaysia termasuk masyarakat orang asli wajar dan berhak mendapat pendidikan yang sama seperti warga negara Malaysia yang lain. Justru pelajar lepasan SPM yang memperoleh keputusan cemerlang berpeluang melanjutkan pengajian ke luar negara melalui kolaborasi strategik JAKAW MARA menerusi Young Talent Development Program selain beberapa program di bawah penganjuran pelajaran seperti World's Top Universities, Graduate Excellent Program serta Professional Development Program. Sejak 2010, seramai 131 belia orang asli mendapat manfaat daripada kerjasama itu. Selain institusi luar negara, kolaborasi strategik dengan IPTA dan IPTS tempatan seperti UNITEN, UPNM, UCAM dan College Felcra turut dimaterai bagi memberi lebih pilihan kepada pelajar orang asli. Kita juga mempunyai program TVET, TVET kemahiran dan ini setakat ini ada 679 belia orang asli yang mengambil inisiatif
menyambung pengajian mereka di institusi TVET 679. Dan saya kira bahawa dua cabang ni, laluan akademik dan laluan TVET, makin ramai lagi anak-anak di kalangan masyarakat orang asli ini akan dapat berjaya dalam pendidikan. Beliau hadir pada Majlis Anugerah Murid Cemerlang Orang Asli 2021 di Bangi, Selangor pagi tadi. Seramai 76 murid lepasan SPM 2021 daripada masyarakat orang asli yang berjaya memperoleh 5A dan ke atas diraikan dalam majlis itu. Dalam pada itu, JAKWA merekodkan penurunan kadar keciciran pelajaran anak orang asli kepada 203 pelajar pada tahun 2020 berbanding 931 pelajar pada tahun 2018. Ketua Pengarah JAKWA, Sapiah Muhammad Nur berkata, penurunan angka ini menunjukkan masyarakat orang asli mula menunjukkan kesedaran yang tinggi dalam bidang pendidikan. Kediaman yang terletak jauh di kawasan pedalaman, masalah pengangkutan dan kurangnya galakan daripada keluarga antara faktor menyumbang keciciran dalam pelajaran di kalangan anak orang asli. Bagaimanapun, komitmen JAKWA dalam memberi bantuan, pendedahan serta sokongan untuk masyarakat orang asli berjaya dibuktikan dengan kejayaan 76 anak orang asli memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM tahun lalu. Dia ada program kita panggil program literasi fungsian orang asli yang melibatkan ibu dan bapa. Kita ada kelas komuniti yang kerjasama KPM dengan KEMAS dan juga kita atur program aktiviti-aktiviti dan program-program untuk kesedaran. Kita juga adakan kelas-kelas motivasi macam kita ada program motivasi, kita bawa satu ikon. Contohnya ini adalah pelajar cemerlang orang asli yang berjaya. Peruntukan yang diterima dalam membangunkan pendidikan untuk anak orang asli juga digunakan sebaiknya. Ini termasuk menaikkan insentif wang saku daripada RM2 kepada RM4 sehari. Lepas ni saya rasa saya nak sambung medik untuk pergi ambil asasi sains saya. Dekat mana? Dah ada. Saya ada apply UM dengan UIA. Memang cita-cita nak jadi doktor. Saya memang minat untuk jadi doktor. Apa yang motivate saya untuk saya dapat 10A ialah bila tengok kesusahan ibu ayah saya bekerja dan saya sebagai anak sulung, saya rasa saya perlu pegang amanah sebagai anak sulung untuk bertanggungjawab jadi contoh kepada adik-adik saya. Melalui YTP, saya apply untuk asasi UTP bawah program Sains Komputer. Dan second choice saya pilih program Pre-Korea. Saya rasa pendidikan ni satu benda yang penting dalam hidup untuk kita melangkah lebih jauh. JAKWA juga melihat peluang pendidikan TVET yang dibuka kepada orang asli sebagai satu platform meneruskan kesinambungan pendidikan. Dengan ruang dan pendedahan yang diberikan, anak-anak orang asli akan lebih bermotivasi untuk mengubah nasib diri, keluarga dan masyarakat melalui pendidikan. Universiti Teknologi Mara UiTM menjalin kerjasama penyelidikan dengan Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design IEM, Fraunhofer IEM Jerman. Jalinan kerjasama ini bertujuan menaik taraf ekosistem inovasi penyelidikan di Malaysia. Kerjasama ini turut membabitkan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM di mana ketiga-tiga institusi pengajian tinggi itu menjalankan penyelidikan bertajuk Research Alliance for Intelligent System in Medical Technology, RACEMED. Susulan kerjasama itu, Kementerian Pendidikan dan Penyelidikan Jerman turut menganugerahkan geran di bawah Perkongsian Strategik Asia Pasifik bagi membina makmal inovasi. Malaysia antara negara Asia Pasifik yang berpeluang bekerjasama dengan Fraunhofer IEM merintis makmal inovasi. Kerjasama antara ketiga-tiga IPT itu susulan kejayaan penubuhan 2 buah makmal di negara ini. Sebuah daripada 2 makmal itu dibina di UiTM dan dilengkapi kemudahan kejuruteraan digital. Ia mula dibuka kepada pelajar, penyelidik dan industri sejak September 2019.
Bagi menarik lebih ramai pelanggan, satu kursus bagi memotong rambut afro dan kerinting diperkenalkan di Australia. Ia bagi memastikan pelanggan daripada pelbagai latar belakang turut mendapat layanan yang lebih baik. Kursus dianjurkan oleh National Institute of Dramatic Art (NIDA) di Sydney, Australia. Untuk permulaan, kursus dihaskan kepada kumpulan pendandan rambut dan juruhias artis dalam industri hiburan. Ia bertujuan meningkatkan jumlah tenaga pakar dalam berdepan dengan pelanggan berambut kerinting. Now I feel confident if someone were to sit in my chair, a person of colour, a person with curly hair, I'm well versed in the field and I know what to do. Perkara itu turut diakui oleh seorang model berambut kerinting, Basija Alman. I realised that majority of the time it was better for me to come with my hair prepared, because when anyone had previously tried to do my hair, it never quite looked like it was done properly. Menurut penganjur, kursus itu turut menawarkan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Ini kerana kebanyakan pelanggan berambut kerinting sering didiskriminasi. NIDA juga berharap lebih ramai orang dapat tampil di kaca TV atau pentas hasil daripada kursus itu. Kitar semula plastik terbuang kepada hasil seni. Itu yang dilakukan seorang wanita di Amman, Jordan ketika melakukan aktiviti mendaki. Maria Nissan kemudian memulakan kempen untuk menghasilkan gubahan seni menggunakan plastik. Plastik yang dikutip akan dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Dia kemudian mentransformasikan bahan terbuang ini menjadi hasil seni berwarna-warni yang turut dipamerkan di galeri seni dan pameran. Here in Jordan, it's a huge amount of waste that they're using is the plastic. So I use my medium of art to raise awareness about this issue because I felt like, once again, art is a universal language. People don't need to understand what I'm actually saying verbally, because when they see this material, they can make the prediction that this is trash, it's something I use every day, and what happens to it after I use it. Tambah beliau, masyarakat masih kurang kesedaran mengenai impak negatif plastik terbuang ini kepada alam sekitar dan manusia. Pengeluaran plastik dijangka meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 20 tahun dan kurang 10% daripadanya dikitar semula. Hai adik-adik, hari ini kita berada di Muzium Negara dan sekarang ni kita berada di Galeri A, galeri yang memaparkan sejarah awal masyarakat di Malaysia. Jadi banyak koleksi yang dipamerkan di galeri ini, dan antara koleksi yang kita nak tunjukkan pada hari ini ialah di sebelah kita ni adik-adik boleh lihat loceng Donson. Loceng Donson ini merupakan artifak yang telah diwartakan di bawah objek warisan kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Loceng Gansa ini ditemui di Kampung Pencu Muar, dan kalau adik nak tahu, koleksi loceng Donson ini memaparkan simbol kuasa atau status sosial kepada seseorang pemilik ataupun komuniti dan masyarakat setempat lah. Dan koleksi ini dikatakan dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, dan loceng Donson ini juga dikatakan sama dengan loceng yang ditemui di Batabang, Kampuchea. Sukan Lumba Basikal Tour de France, satu sejarah baru tercipta apabila Tom Pidcock muncul pelumba termuda memenangi perlumbaan peringkat ke-12 di Alpe d'Huez, sebuah pusat peranginan di Banjaran Alps 3,330 meter dari permukaan laut. Strategi Pidcock untuk bermula dari belakang membuahkan hasil. Memasuki zon pendakian, baru Pidcock mula meninggalkan kumpulan breakaway. Tindakan nekat Pidcock, 22 tahun yang juga juara basikal Bukit Sukan Olimpik dari Britain, memeranjatkan semua pelumba lain. Dan yang paling penting, mereka gagal mengejar Pidcock. Pidcock, 22 tahun, pertama ke garisan penamat dengan kelebihan 40 saat di hadapan pelumba tempat kedua Louis Meintjes.
Rekod sebelum ini dipegang pelumba Colombia Lucho Herrera selepas perlumbaan pada tahun 1984 semasa dia berusia 23 tahun. Dalam perlumbaan ini, juara 4 kali Chris Froome mencatat masa lebih 2 minit lewat. Jonas Vingegaard yang menamatkan perlumbaan 3 minit 27 saat lewat masih mengekalkan jersey kuning, jersey pendahulu. Beralih ke tenis jelajah ATP terbuka Sweden. Ini bagi perebutan tempat ke peringkat suku akhir. Disusuli satu pukulan tepat, keputusan sah memihak pilihan ke-8 Sebastian Baez dari Argentina. Baez marah apabila menang 6-2, 6-2 ke atas pemain Spanyol Alejandro Davidovich Fokina. Dalam satu lagi perlawanan, bekas juara terbuka Amerika Syarikat Dominic Thiem menentang pilihan keempat kejohanan Bautista Agut. Menang set pertama, saingan berikutnya lebih sengit dengan Agut mengikat kedudukan. Set penentuan kedua-dua pemain saling mengekori sebelum Thiem mula menjarakkan kedudukan. Thiem yang baru pulih daripada kecederaan dan kini di tangga ke-339 dunia membuktikan dia masih berbisa. Tamat permainan, Thiem yang mara ke peringkat suku akhir menang 7-6, 3-6, 6-4. Golf Grand Slam terbuka Britain. Nasib berbeza menimpa jago golf Tiger Woods. Kemunculan semulanya di lapangan St Andrews sekadar menyaksikan Woods cuma mampu mencatat 6 di atas par 78 pukulan pada pusingan pertama kejohanan. Keputusan itu agak mengejutkan, apatah lagi Woods, 46 tahun, pernah memenangi 2 gelaran juara di lapangan ini. Aksi daripada seorang lagi pemain dari Amerika Syarikat, Cameron Young, paling memukau. Tamat pusingan pertama yang berseorangan di kedudukan pendahulu apabila mencatat 8 di bawah par. Bekas pemain nombor 1 dunia Rory McIlroy di tangga kedua 6 di bawah par berkongsi kedudukan dengan Taylor Gooch. 3 pemain berkongsi tempat keempat dengan catatan 5 di bawah par. Pameran tren mainan kanak-kanak di New York mengakhiri buletin didik malam ini. Kebanyakan mainan yang dihasilkan diinspirasi daripada teknologi terkini, makanan dan juga aplikasi media sosial TikTok. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.